Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan, salam pencerahan, salam Idul Fitri. Apa khabar anda semua yang mana berkesempatan dengan saya? Saudara Madam Ismail, saudara MC Azman, apa khabar saudara? Selamat Hari Raya, saudara Muhammad Ismail, saudara Adi Warna, Abdul Hamid, saudara Roslin Le. Anda malam ini kita berborak saja malam ni. Saya nak buat, kalau boleh nak berborak saja malam ni. Tak nak cerita pasal orang lah kalau boleh. Ya, saudara-saudara Aziz, apa khabar Yan? Moga sihat walafiat. Juwita Putih, Madam K, saudara Puan Nuin Saad, Muhammad Raimi, Muhammad Siddiq, saudara Syam Nazri, apa khabar Syam? Saudara Muhammad Zulkifli, Zulkram, Zul Ikram, saudara Idris Muhammad Noor, Satria Setiawan hadir, terima kasih dari Mengelembu, saudara Yusuf Awang, saudara Ramli Abdul Rahman. Begitu juga saudara Marikan Ketam, saudara Musa Manong dari Manong Perak, itu gamaknya ya. Saudara Muhammad Murni Abdul Hamid Hasni, Osman DBKL dari Kuala Lumpur, saudara Rosli Le, saudara Azmi Daud Tan Suki, apa khabar saudara? Saudara Abu Nems, kita juga Abdul Rahman NZ, Osman Puasa. Mudah-mudahan anda semua sihat. Ami Bashir, Syam Nazri, Muhammad Dari. Jangan lupa like, share and subscribe. Itu yang saya mahu daripada anda. Lain tak ada. Berilah saya hadiah Hari Raya Aidilfitri. Yang bermakna bagi saya adalah like, share. Dan malam ini kita bersiaran. Tengoklah sampai pukul berapa. Tak tahulah yang boleh melabun. Ya, Puan Syarifah Hanifah. Sebab saya nak menemani kaum ibu yang mesti tengah sibuk sarat dengan buat lembang. Yang bakal lembang. Yang buat gendang. Ya. Saudara Seven Sky, Brutus, Accurate Dot, Abdullah Bakar, Salam Aidilfitri, Azhar, Zaha, saudara Zamri Rahim, saudara Mac Ezman, apa khabar saudara? Begitu juga dengan saudara Alih Abdul Latif, Cik Naila Din, Syed Nazri, saudara Zek Wak, Puan Hasnah di Instagram, Paipon, apa khabar? Saudara Yaakob Bob, saudara Syed Syam Nazri, khabar baik, terima kasih. Puan Nurlia Din. Begitu juga dengan saudara Sabri, Abe, saudara Matnyet. Like, share and subscribe. Bagi kita malam ini kita meriahkan suasananya. Ya saudara, saya pun ni dalam siaran malam ini seronok juga saudara, Malang Raya. Kita bersiaran di Malang Raya. Hai. Saudara siapa lagi? Saudara Roslan Rambo, Ramli Abdul Rahman. Tak balik kampung ke? Tak nampak. Saya tak nampak anak bulan nak balik kampung. Saya hari ini saya cuba untuk bergembira kerana sebenarnya bila datang hari Aidilfitri ini saya sentiasa dirundung duka mengenangkan ibu dah tak ada saudara. Cik Din, Puan Hasnah, saudara Kamal Zaman, ialah anak yatim piatu saya ni. Dah tua yatim piatunya. Puan Hamidah Abdul Hamid, terima kasih. Tetap UMNO, saudara Intan Zalinda, saudara Rosli Le, Muhammad Radhi, Al-Jabar, apa khabar? Saya juga mohon kemaafan, mohon ampun, maaf saya batin, mana yang terkena, terkata, yang tersentuh dan sebagainya. Maklum sajalah, kita insan ya, saudara Puan Lati Atif. Memang saya tidak live tanpa cuti. Saudara Mak Noor, saudara Mak Ahmad, Al-Jahar Al-Haji, Abdul Wahub, ini harta, ini bapa mertua kita yang punya ya saudara. Saudara Osman Abdullah, Muhammad Asmadi Abdul Hadi, saudara Abdul Rahman Syari, saudara Azni Daud, macam tak beraya. Saudara Azni Daud, 2020 macam tak beraya. 2021 macam tak boleh percaya. Dan tahun 2022 ni macam mana gayanya? Macam mana gaya? Saudara Mahathir Hashim, saudara Rosan Ngah, Mat Zailan, alias Abdul Latif, saudara Anan, Richard Bakri, saudara Abdul Hamid. Apa khabar saudara? Saudara Syarul Azam dalam Instagram.
Begitu juga saudara Anan Yahya, saudara Richard Basri, Zahari Muhammad, Farizan, serta teman-teman yang mungkin saya akan santuni selepas ini satu persatu. Saudara Muhammad, Cik Osman, saudara Jebat Pembela, Mahathir Hashim, selamat Hari Raya, serta pelayar Tegar. Saya ini adalah liver Tegar. Cik Pauzur, Cik Omar, selamat Hari Raya Aidilfitri, Azizi Mohsin, Ahmad Yusof. Ya, saya malam ini kalau boleh nak menemani. Sebab itu saya minta sudah like and share, lagi ramai, lebih meriah kita. Sebab malam ini saya kalau boleh tak nak bercakap soal politik. Saya nak bercakap tentang Hari Raya, saya nak menyantuni teman-teman, supaya sambil-sambil itu kita boleh menemani ibu-ibu, kakak-kakak kita yang sibuk di dapur, saudara. Bagaimanapun, izinkan saya dulu memberi laporan. Kena buat laporan ini penting. Kerana dalam saat-saat kita menyambut Hari Raya ini, jangan lupa, bumi negara kita ini masih lagi dijengah oleh virus corona. Saya harus memberi laporan supaya kita bersiap sedia dan sentiasa dalam keadaan siap siaga. Saudara, saya juga berterima kasih kepada saudara Rio daripada Universiti Melaya. Selamat Hari Raya, Rio. Moga anda sihat walafiat. Jutaan terima kasih kerana sentiasa memberi laporan kepada saya. Hari ini, saudara, hari Ahad 1 Mei. Dan besok adalah Hari Raya Aidilfitri. Dan ini merupakan hari yang ke-765. Virus corona menyerang negara kita. Dan menurut laporan saudara Rio, semalam jangkitannya susut. Mungkin kerana nak raya ni, dia susut daripada 2,539 kepada 2,107. Saudara, jumlah mereka yang dijangkiti oleh virus corona adalah 4,448,004 orang. Dan saya melihat bahawa peningkatannya sekarang ni tidak ada. 6 negeri yang ada peningkatan dan 10 negeri susut. Di Selangor tinggal 1,040 orang. Kita berusaha. Mungkin warga kota, warga Lembah Kelang dah balik kampung apa semua tu. Mungkinlah. Tapi berhati-hati. Saya melihat peningkatan yang ada di Johor ada 111, di Sabah ada 48, di Kelantan Alhamdulillah daripada 12 dia naik daripada 15 orang. Cik Abel, saya belaka jaga ni dah ramai-ramai ni dah kita duk raya ni. Saudara Yahya Amin, saudara Abibah binti Junaid, saudara Hazil. Tiba-tiba raya, sabar kita sekejap lagi saya bagi pencerahannya. Saudara di Pahang 61 dan Melaka 91. Itu yang peningkatan. Yang lain tu alhamdulillah. Artinya menutup tirai bulan April sejumlah 232,972 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona. Saya mengharapkan usai bulan Ramadan ini, kita menyambut bulan Hari Raya ini, tiada lagi lah kalau boleh. Saya tak tahulah, mungkin ada besok ada laporan sebagainya, saya akan memberi laporan. Saudara, cuma saya nak sentuh sikit dalam naluri kehidupan untuk kita bersama-sama untuk memahami. Kerana daripada Hafsyah radhiyallahu anhu, daripada Ummu Atiyah berkata, pada hari raya Aidilfitri kami diperintahkan untuk keluar sehingga kami mengajak anak-anak gadis dari biliknya dan juga para wanita yang sedang haid. Mereka duduk di belakang barisan laki-laki dan mengucapkan takbir, mengikut takbir laki-laki dan berdoa, mengikut doa-doa yang dibuat oleh imam. Jadi hari raya Aidilfitri ini perlu disambut dengan kegembiraan. Jangan duk bergaduh, saudara. Bersama seluruh isi keluarga. Antara amalan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat pada pagi hari raya ialah bersama anak isteri. Walaupun dalam haid, untuk sama-sama berada di tempat perhimpunan, untuk sama-sama bertakbir dan berdoa. Kita mengharapkan keberkatan pada hari yang sepatutnya kita berada dalam keadaan fitrah, bersih daripada segala dosa. Setiap lelaki dan wanita Islam diperintahkan bertakbir dan turut sama-sama berdoa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil ham. Kita memuji kebesaran Allah.
Saya sebentar tadi dapat ke masjid. Cucu saya pun nak masuk juga. Dah habis dah puasa dah. Ini cucu bungsu saya ni. Dia nak sedikit lah melambai. Itu keadaannya, saudara. Dan ingat, saudara, bahawa negara sejahtera, ummah bahagia. Kita masuk sedikit lah. Kita mutara kata, tak apa, kita simpan besok lah. Ini cerita politik. Baik, saudara. Salam Aidilfitri dan selamat berbahagia untuk seluruh keluarga. Saya mengharapkan agar anda dalam hari-hari bahagia ini jangan berbelanja tanpa had, jangan berbelanja berlebih-lebihan. Kita tak tahu apa nak jadi depan masa akan datang. Ada wang itu simpanlah. Berbelanjalah segala keperluannya, saudara. Dan tajuk perbincangan kita malam ini adalah bila takbir bergema. Kita memuji kebesaran Allah SWT. Dan untuk ini saya rasa elok kita terus masuk tentang apa. Saya dapat kiriman sebenarnya, saudara. Ini teman saya, wakil rakyat daripada Pasir Panjang. Walaupun beliau daripada Parti Amanah, tapi santunannya itu begitu menyentuh hati dan perasaan saya. Kerana catatannya mengikut ada Pasir Panjang, saudara Cikgu Yahya, beliau tersentuh dan perasaannya di mana mencatatkan bahawa Fatin Nurma Kaila yang berusia 2 tahun didakap erat oleh atuknya di tanah perkuburan Islam Batu 9 Leki. Jadi ibunya Nurdiana berusia 30 tahun dan kakaknya Fatin Nurjana 4 tahun telah pun disemadikan dalam satu liang akibat kemalangan maut pada jam 5 petang kemarin di laluan WCE Teluk Intan Lekir, berhampiran dengan Kampung Kayan. Jadi apabila beliau menatap wajah Kaila, beliau berfikir, alangkah syahdunya, alangkah sayunya di saat-saat begini. Kaila dalam usia 2 tahun kehilangan tempat bermanja ibunya, kehilangan kakaknya. Jadi sendunya terasa amat sangat. Catatan. Jadi wakil rakyat kita ni pun kadang-kadang dia yang baik ni, dia menyantuni tentang rakyat dan dia juga tersentuh. Kata Cikgu Yahya, sendu yang teramat rasanya. Sebab sedih dan pilu mengenangkan nasib Kaila yang kehilangan kakak dan ibu. Hilang lebur tempat bermanja dan mengadu. Dalam situasi begini, beliau mengharapkan agar perantau-perantau yang pulang berhari raya dengan memandu kenderaan. Jadi kita janganlah terlalu pasrah pada takdir semata, di mana daya fikir dan usaha kita untuk mengekang segala bencana dan kecelakaan kesan tindakan tangan kita sendiri. Ingat bahawa firman Allah SWT, kerosakan di daratan dan lautan adalah disebabkan oleh tangan manusia. Itu dari surah Ar-Rum. Janganlah kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Mengikut surah Al-Baqarah. Jadi bab kata orang tua, ikut kata mati, ikut hati mati, ikut kata binasa. Jadi kita harus mengambil ibrah atas pengajaran, atas kejadian kemarin, bagaimana kesan kemalangan jalan raya yang meragut nyawa. Jadi kepada teman-teman perantau yang saya yakin anda sudah pun sampai ke kampung. Anda sudah pun berada di desa-desa bersama dengan keluarga. Bagi yang masih lagi dalam perjalanan, ini pesan saya secara tulus ikhlas. Memandulah berhati-hati. Tak usah dikejar. Sampai tetap sampai. Jangan kita kerana oleh gelodak rasa hendak sangat balik ke kampung, hilang kesabaran. Ingat saudara, pandu dengan baik-baik. Ingatlah bahawa waksaan anda memandu itu, di sebelah kiri anda ada isteri, ataupun ibu, ataupun keluarga, ataupun anak. Saudara Bahrom Waria, sabar. Sabar. Yang itu sekejap lagi saudara Bahrom. Dan saudara juga, saya haraplah, janganlah kita jadikan kepulangan anda pada musim Hari Raya Aidilfitri ini disantuni dengan lenangan air mata kepiluan. Saya amat berdoa supaya semua warga-warga yang sempat melayari live saya ini, ingat saudara, berhati-hati jalan raya. Orang nak bawa laju, biarkan mereka laju. Orang nak motong, biarkan mereka motong. Orang nak buat road bullying, biarkan mereka cara mereka. Kita ingat saudara, kita punya keluarga, nak balik kampung, nak jumpa ibu dan bapa, nak jumpa kawan-kawan, nak berjumpa keluarga.
nak bercerita tentang kisah perantauan anda sepanjang 2 tahun lebih yang tidak berpeluang balik hari raya. Inilah selepas 2 tahun, inilah raya yang ketiga, tahun ketiga kita dapat berraya bersama keluarga. Jadi berhari raya lah. Kerana itu sabar, tenang dan pastikan anda sihat walafiat. Jaga kebersihan, jaga penjarakan sosial. Bergebanglah. Biar sampai 3 pagi, 4 pagi. Apa khabar kakak-kakak semua? Saya tahu tentu sekarang ni tengah bergelut. Saudara. Hari ini saudara, sebenarnya saya menerima terlalu banyak panggilan yang minta pengesahan betul ke tak betul. Saya dah bagi tahu daripada kemarin lagi. Saya kata, jangan sampai kehadiran hari raya kali ini mengulangi zaman saya kecil-kecil dahulu. Dulu pernah berlaku, sekitar tahun 70-an, 80-an dahulu, adanya negeri-negeri yang berhari raya lebih awal, ada yang kemudian, yang tak sekata. Saya dan yang lebih-lebih malang lagi rasanya, ada juga apabila pengumuman dibuat saat-saat akhir. Dah pukul, hari ini nasib baik pukul 8, tetapi dulu pukul 12 tengah malam, kelang kabut mak saya, wan saya, menyiapkan persiapan untuk juadah hari raya. Itulah keadaannya. Saya dah pesan. Sebab itu kita sepatutnya bersedia lebih awal. Tapi nak buat macam mana? Benda dah berjalan huru-hara lah. Jadi sekarang ni, itulah sekarang ni saya kata, hari raya pun huru-hara negara kita ni. Tak tahulah nak buat macam mana. Tapi kadang-kadang saya tadi berbual dengan seorang teman saya kata inilah juga kerana mungkin bila mereka yang bukan ahlinya yang mentadbir tentang sepatutnya benda ni, Menteri di Jabatan Menteri Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal-hal agama Islam, dia dah awal-awal lah, dah buat dah. Sepatutnya dah mengadap dah. Penyimpan besar, mohon raja-raja dah memberi tinker ataupun bila sebenarnya hari raya supaya rakyat tidak bergopoh-gapah. Bukan rakyat diserbu begitu je, tapi nampak gayanya tak tahulah. Negara kita mempunyai alat satelit, pakar-pakar, bukan tak ada saudara, ahli falak yang mampu membuat perkiraan. Kita juga mempunyai hubungan yang baik dengan pembesar-pembesar daripada tanah Arab, daripada Mekah. Tentulah mereka juga memberi panduan bila hari rayanya agak-agak lah. Boleh katakan mungkin pada hari Isnin, mungkin apabila Arab juga hari Isnin. Saya dah wawakan di Indonesia dia dah buat awal-awal. Di London saya kemarin lagi, malahan pejabat kedutaan Malaysia di London telah memulai kenyataan bahawa mengikut apa yang diputuskan oleh Majlis Agama di England, maka hari raya jatuh pada 2 bulan. Kenapa kita ni jadi kelang kabut? Saya tidak berasa nak marah. Malam saya tak nak marah, nak bercerita saja. Bercerita bagaimana mereka yang dalam keadaan begini sepatutnya sudah bersiap sedia. Ini bukan soal main-main. Satu negara kecoh ni saudara. Nasib baiklah kecoh untuk memasak, membuat hidangan. Jadi bolehlah saya menemani kakak-kakak, ibu-ibu yang masih menyang daging, menyang ayam. Bayangkanlah malam-malam begini nak dikepahkan ayam tu. Mungkin dah keluarkan ayam daripada peti ais, yang dah beku, nak dipanaskan. Betul nanti potong ais, daging macam mana boleh potong. Badan pun rasa toyong hayang. Dan abang-abang kita yang bakar lemang tu, apa khabar abang semua? Berapa batang buat lemang? Saya rasa ada yang melecup tangan ni, kelang kabut. Jadi jangan bakar lemang ni pula, jangan main api besar-besar. Biar dia masak pelan-pelan, sabar. Agak bila dah berbuih lebih tu, hentakkan lemang tu supaya jangan kelang kabut. Saudara Puan Eva Riza, dia kata kelang kabut lah tahun ni. Semua tak beli lagi lauk-lauk. Bagi mereka tak berkesempatan tu, inilah dugaan kita. Tak apa saudara. Apa yang kita ada, kita masaklah. Jadi saya yakin mungkin hari ini, saat ini, mungkin ramai juga kawan-kawan kita yang sedang berada di supermarket, pusat untuk membeli bahan-bahan untuk masak, buat rendang dan sebagainya. Nanti dah habis tu balik berjejas pula. Saya dapat memahami, rumah saya pun kat luar tumtam sambil memotong ayam tu, sambil memotong daging tu bersungut.
Patutnya besok lah. Mana boleh begitu. Ataupun bagilah tahu awal. Kenapa sekarang? Allah, saya kata sabar. Inilah dugaan, ya saudara. Memang hari ini hara satu negara, saudara. Jadi saudara Rosli Yusof, menteri-menterinya yang kong kali kong. Saya dah bagi tahu tadi. Apabila kamu meletakkan orang yang bukan ahlinya, kamu tunggulah. Ini bayang-bayangan. Nak menentukan tarikh hari raya pun jadi kelam kelibut. Tak pernah pun dulu. Kalau saya sebut orang marah kat saya. Ini betul saja. Sebelum zaman PKP. PKP mereka tak ada pengumuman pun begitu-begitu sajalah. Sebab orang tekung, tak boleh balik kampung. Jadi pengumuman pun okey je lah begitu. Tapi zaman, bila saya cakap jangan marah saja. Zaman Barisan Nasional dulu, kita tentukan tarikhnya dengan tenang. So, bila dalam keadaan begitu, mana teman-teman yang pergi ke bank, bagi tahu awal. Ini kelang kabutnya bukan kenapa, kerana hari Sabtu, bank tutup. Hari Ahad, bank tutup. Dan tiba-tiba besok nak raya. 2 hari ini yang dalam keadaan, ialah sekarang ni zaman e-commerce. Boleh membeli belah dengan menggunakan plastik. Tetapi macam mana? Macam mana dengan nak cari duit lagi? Kalau nak tunggu pengeluaran daripada KWSP, saya harap, saya berdoa agar semua yang memohon daripada KWSP dah terima lah. Tetapi dalam keadaan kelang kabut, banyak lagi. Saudara Zulkifli Harun, lepas ni katanya satu lagi raya mengejut, itu pilihan raya mengejut. Mudah-mudahan itu rakyat tunggu. Kalau buat pilihan raya mengejut, rakyat suka. Sekarang ni raya Aidilfitri yang mengejut, rakyat marah. Tapi saya ingin berpesan pada teman-teman, jangan marah. Jangan marah, kerana ini ketentuan. Tapi sebenarnya kita dah boleh kira lah. Dah boleh kira. Sebab kalau kita berpuasa pada hari yang ditentukan sebagai hari Aidilfitri 1 Syawal, jadi puasa itu haram. Sebab itu saya kata kadang-kadang ni Menteri Agama ni tak bercakap, nanti lebay. Ini bila lebay duk jaga kat situ, dia tak dapat nak membaca ataupun tak dapat memeta apa yang ke depan. Sepatutnya sebagai pemimpin, sebagai menteri, dia kata okey, bulan ini kita berpuasa berapa lama, panggillah pakar-pakar. Ni kadang-kadang dia tak tahulah buat-buat sendiri. Saya pun nak marah pun tak boleh bulan puasa ni, saudara. Dah habis puasa. Dan kita ni sepatutnya menyantuni, saling bermaaf-maafan. Saudara Amy Bashir, tahun raya ni raya terkejut. Bukan raya terkejut, huru-hara. Memang huru-hara. Sebab itu saya dah cakap tadi, apabila kamu letakkan orang yang tidak ahli, orang yang bukan ahli mentadbir, inilah jadinya. Jadi jadikan ini sebagai satu panduan saudara untuk masa ke depan. Kalau tiba-tiba kita ada pilihan raya mengejut, itu politik, tak mau cakap soal politik, tapi sentuh juga saudara. Bukan pasal apa, saya amat bersimpati terutama kaum ibu, wanita-wanita yang sedang memotong bawang lah, sedang menumis. Banyak nak masak, bukan senang nak masak rendang, nak masak kuah kacang, nak buat masak kuah untuk sayur lodeh, untuk buat lontong. Sebab ini untuk memberi jamuan kepada keluarga. Saya faham sangatlah. Dan kaum lelaki pula sekarang ni tengah bergelut lah. Mungkin jangan hentak kuat-kuat, pecah berlemang nanti berbuai pula. Tapi saudara Ismadin dia kata bagus juga, duit tak habis. Itu yang saya suka. Jangan kita berbelanja kita. Saudara Sabarudin apa khabar? Saudara Coca-Cola Kak Moh, saudara Mat Zulkifli, Ros 504, Hans Kolnago, saudara Fakri Sani, raya semua huru-hara. Dah awal-awal lagi huru-hara. Satu negara kita ni huru-hara, saudara. Cuma saya dalam keadaan begini, saya teringatlah, kalaulah ini berlaku zaman saya kecil-kecil dulu, memanglah arwah Wan saya, ini Wan ni panggilan saya pada nenek saya, ibu pada almarhum bapak saya, Allah yarhamah, Wan, saya panggil Wan Kiah. Dia bidang kampung. Kalaulah baru buat pengumuman sekarang malam ni, mesti dikerah hanya saya pergi cari juga pohon serai wangi. Nak cari pokok serai wangi bukan senang, malam-malam bukan boleh potong dia punya daun begitu saja. Kena ada salamnya, kena ada bacaannya, takut pula nanti terpegang pula ular ke, ada kala jengking ke, mestilah Allah ya rahmah, Wan saya mesti bersungut. Sebab
Zaman saya dulu, malam raya ini adalah malam yang paling penting. Tugas saya adalah untuk merebus daun serai wangi. Yang saya dah ceritakan di awal bulan puasa dulu. Ini zaman saya lah. Masa tu perfume tak ada. Sekarang ada Al-Baqur, ada perfume yang dijual oleh Al-Azhar. Zaman saya tak ada. Kalau nak ada pun minyak atar, 50 sen kecil saja tu. Simpan duit tu dapat beli minyak atar. Pun bau dia bukan tentu, kadang-kadang bau perat. Janji boleh wangi sikit sudahlah. Jadi untuk memastikan tubuh kita ni harum, segar. Jadi Allahyarhamah wan saya ni minta supaya kami merebus air rebusan serai wangi yang akan digunakan subuh nanti untuk kami mandi sebelum menunaikan solat Aidil Fitri. Bila kalam ini teringat itu yang kata nak meleleh air mata tu. Tak naklah marah. Sedih juga kita. Jadi saya teringat arwah wan saya sibuk dia begitu. Dan malam ini tentulah ibu saya pun kelang kabut di dapur. Dan hari ini para isteri mereka sedang kelang kabut. Memang kelang kabut. Saya dapat membayangkan. Semua kita dapat nak tengok. Saudara Mak Zulkifli, Assalamualaikum. Saya doakan keluarga insya-Allah terima kasih. Selamat raya. Maaf zahir batin Saudara Mak Zulkifli bin Yak. Saudara Rosli Hashim, PRU15 kita raya lagi ke? Saudara Osman Puasa, catering yang ambil order pun huru-hara. Haru biru, betul. Tambah-tambah pula mereka yang mendapat tempahan. Nak mendapat peluang meniaga untuk membuat catering, persiapan, jamuan untuk pembesar-pembesar. Saat tiba-tiba buat begini, huru-hara lah kawan tu. Yang nak buat, yang mana dapat kontrak untuk menyediakan makanan juadah raya di rumah Menteri Besar, di istana, ataupun di rumah Perdana Menteri, di rumah Menteri-Menteri, di rumah Ketua Polis, di rumah pegawai-pegawai tentera. Tapi kalau macam tentera dengan polis, mereka boleh buat gotong royong, makanan sedap, siap. Cuma yang lain-lain ni lah. Banyak, saya yakin banyaklah mereka yang dapat tempahan dalam keadaan yang kelang kelibut. Saya bersimpati dengan anda, nak buat macam mana? Inilah keadaannya yang huru-hara, segala-galanya berterabur hari ini saya. Ada kawan teman saya dia selalu mengantar saya, Datuk Kamal Abdullah. Dia selalunya petang raya dia akan datang ke rumah saya mengantar buah-buahan. Tapi tadi dia telefon saya, dia kata minta maaf lah, dia kata petang ni tak sempat nak beli buah-buahan hantar ke rumah saya. Tak apa. Bukan itu yang kita minta. Itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan adalah beliau sihat walafiat. Kita sama-sama boleh beraya raya untuk saling bermaaf-maafan. Jadi dia kata kelang kibut sangat, dia kata. Kena marah ni, dia kata. Dia kata kalau boleh tu buat sedaran malam ni, cakaplah, dia kata. Huru-hara dah rakyat. Saya nak marah pun tak boleh sangat. Kelang kabut betul. Itu juga yang bestnya tu, kata saudara siapa tadi? Saudara Ajit Jasin, dia kata mana tadi? Ajit Jasin Abdullah, dia kata tang kelam kelibut tu, itu yang best tentang raya ni. Saudara Coca-Cola, malam ni barang-barang up mahal, kau semua serbu coket, betul. Ini bagi mereka yang tidak pulang balik raya. Dan mungkin saya tahu ada juga teman-teman kita yang berharap untuk pulang balik raya besok. Perancangan mereka tiba-tiba dah kelang kabut begini, tak tahulah macam mana. Inilah yang dikatakan kalau kita tidak merancang. Saya minta maaf lah, mereka minta buat video call. Tak boleh lah, saya tak kerti. Ya, saudara Iskas Ridwan AM Khairul Rizal. AM Khairul Rizal, waalaikumsalam. Saudara Muhammad Marzam, saudara Mak Yusof. Ya, sekarang ni saudara, memang saya dah bagi tahu. Ingat 3-4 malam dulu pun saya dah peringatkan. Saya kata besar kemungkinan tahun ini jadi kelang kelibut. Apabila kalau kita tak tahu bila sebenarnya tarikh untuk sambutan Hari Aidil Fitri ini, yang sibuknya, yang letihnya kaum ibu. Kesian, saudara. Dalam keadaan begini, saya pagi tadi saya menerima panggilan daripada saudara Samsuri daripada Kelang. Beliau dia kata dia OKU, penglihatan tak apa nak nampak. Tapi dia bertanya dengan saya, apakah saya masih ingat macam mana zaman kami dulu-dulu, masa muda-muda dulu, waktu itu tak ada televisyen, yang ada cuma radio. Dan pada pukul 12 malam selalunya
RTM akan menyediakan satu ruangan khas, iaitu Hello Aidilfitri. Apakah mereka yang seusia dengan saya dapat mendengar? Ini dikhususkan untuk pemanggil. Masa itu telefon pun mungkin mereka ada telefon di rumah ajalah. Tak ada pula telefon macam sekarang ni, mobile phone tak ada. Jadi telefon hitam tu beramailah memanggil saudara, memanggil dan berkirim salam. Selalunya disediakan untuk suami-suami yang di perantauan, anggota keselamatan, anggota tentera. Saya minta maaf lah Rozana, saya tak dapat lah nak jawab. Saya minta maaf untuk ini, untuk live ni. Saya tengah buat live ni. Ni madu masuk je. Kemudian dalam ruangan itu, kalau saya ingat terkenang-kenang kita zaman dulu, RTM menyediakan satu program daripada jam 12 sampai 3 pagi. Untuk pelayar kadang-kadang dapat telefon, dari mana ni saudara? Saya bercakap dari London. Silakan. Saya pelajar tahun 3, belajar di London, belajar di Scotland, ingin menyampaikan selamat Hari Raya, mengucapkan selamat Hari Raya kepada kedua ibu bapa dan keluarga saya. Anak anda sihat di London, Alhamdulillah. Seronoknya Hari Raya masa waktu itu saudara. Tapi tak adalah macam sekarang ni boleh buat live dan segalanya. Jadi apa yang saudara Samsuri nyatakan kepada saya tu, saya kata okey, insya-Allah malam ni kita akan berbicara soal itu. Dan masalahnya saya tak boleh nak menyantuni untuk live dengan saudara sebab saya tak reti. Ni cakap terus terang, kalau boleh saya memang buka. Sebab saya kata sila tulis apa saya tulis, saya akan baca. Macam Wak Rafi cadangan nak beli songkok baru malam ni, penyudahnya tak jadi. Solat tahun ini gunakan pelekat dengan songkok lama je lah, kata Wak Rafi dalam Instagram. Banyak kelucuan akan berlaku sepanjang ni. Ya saudara yang Muhammad Abdullah Sani pun bikin salam dengan kita dengan semua. Saudara Mazlah Ahmad, saudara Rosli Rahim, offer gila-gila malam ni. Dan waktu di radio dulu tu, yang seronoknya kita dengar kadang-kadang apabila isteri memanggil, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kata Jurebah tu. Siapa ni? Saya Mariam. Dari mana? Saya Mariam dari ini Terengganu. So nak ucap salam siapa? Saya nak ucapkan selamat Hari Raya pada suami saya. Suami Cik Mariam di mana? Suami saya dekat luar tengah bakar lemang. Begitulah leluconnya zaman dulu saya. Nak bercakap tu dia telefon, nak bercakap, nak ucapkan kasih sayang saya tetaplah. Salam kasih dan sayang selamat Hari Raya untuk suami saya. Suami kakak di mana? Suami saya tengah kat depan laman tu tengah bakar lemang. Banyak saya waktu itu. Tapi ada juga yang fake. Yang fake tu mungkin kerana dia nak dapat diutamakan oleh pemanggil. Sebab dulu kalau di radio, tiap-tiap telefon itu mesti akan disaring terlebih dahulu. Jadi baru boleh dilepas terus, dipancarkan terus kepada juruhebah. Jadi untuk mendapatkan kemudahan lebih awal, dia mula mengaku saya ni daripada istana ni, kata kelang kabut ni juru teknik tu. Tapi rupanya bukan. Itu biasa saudara. Saudara Ali Jasid Abdullah, saya hari mantan 29 Ramadan mesti beli siap daging ayam santan. Tak ada nak agak-agak puasa 30 Ramadan. Itu saudara Ali Jasin ya. Artinya ada kawan-kawan kita yang dah bersiap sedia. Saya dah pesan. Jangan kata saya tak pesan. Singapura besok masih puasa, sambut raya pada hari Selasa. Pula dah. Ini Umairah. Itu yang saya katakan, saya tidak tahu bagaimana akhirnya terdapat masih lagi umat Islam yang bertelengkah dari segi sambutan hari raya. Mekah dah buat pengumuman hari Isnin. Okey saudara, dan Mekah lebih awal, kita lebih awal daripada Mekah. Sepatutnya kita berraya raya lebih awal, lebih kurang 5-6 jam ataupun 7 jam lebih awal daripada Mekah. Sebab itu saya kata tadi, kalau pak-pak menteri ni yang bijak bistari, mereka dah menyantuni seminggu dulu dah. Sudah diadakan perbincangan. Jadi majlis yang buat fatwa apa semua terus bincang dengan fatwa di negeri Arab semua dan sembahkan pada Duli Yang Mulia Raja-Raja Melayu supaya Duli Yang Mulia Raja-Raja Melayu boleh membuat keputusan. Saya yakin mungkin benda ni tak berlaku, tak tahulah, saya tak nak menuduh saudara. Itu keadaannya. Kalau mereka mau menyantuni berbalik pada cerita Hello Aidilfitri tu,
Amy Shohala ya. Ada juga kadang-kadang tu dia telefon, kita dengar menangis terisak-isak. Kenapa puan menangis? Saya sedih. Kenapa anak saya masih lagi di perantauan? Kenapa dia belum pulang lagi? Kenapa? Sebab tadi saya minta dia tolong belikan saya gula 3 kati, tapi tak balik-balik lagi. Rupanya anak dia tak balik dari rumah lagi. Mungkin sibuk main mercun. Ini peristiwa zaman saya dulu. Kalau saudara berada dalam usia saya ini, pasti anda akan ingat bagaimana peristiwa manisnya kita waktu itu. Isteri ucap salam. Tapi kalau yang berpisah tu, bukan berpisah, yang terpisah. Isteri anggota tentera laut, saya ni nak bagi tahu, saya bersama dengan anak-anak mendoakan suami saya sekarang ini sedang bertugas di perairan Melaka, Selat Melaka. Jadi Juruhabis pun menambah, kita sama-sama mendoakan agar suami puan dalam keadaan selamat. So lepas ini dapat cuti, bolehlah berharaya bersama keluarga. Begitulah saudara. Saudara Salah Bahari, Datuk, tahun ni puasa 29 hari lah ya. Sebenarnya saudara, pengetahuan seingat-ingat saya lah, ada guru-guru saya bagi tahu, era bahawa waktu baginda Rasulullah SAW, rasa-rasanya seusia baginda Rasulullah, dia sekali saja berpuasa 30 hari. Yang lainnya 29 hari. Kalau tak silap saya lah. Tapi saya tak boleh nak bagikan nas dan sebagainya. Tapi yang saya dengar dari guru-guru saya bercerita, Saudara Zamari, Saudara Faris Atan. Jadi dalam keadaan kita begini, saya buka untuk anda. Anda nak buat ucapan, saya boleh baca sekarang. Sila. Cuma jangan hantar ucapan, saya ucapkan selamat hari raya Mak Zawati untuk suami saya. Di mana? Sedang membakar lemang. Itu saya rasa letih lah saya gini. Ya saudara Cik Pa, Mak Noh, apa khabar? Bos, moga sihat. Saudara Faris Atan. Kalau saudara nak berkirim, boleh. Saudara Coca-Cola, KWSW 10K, toll free percuma, termasuk air raya, semua umum tergempar. Bukan kaling-kaling, padu. Memang padu lah. Saudara Badrul Zaman, apa khabar saudara? Waalaikumsalam. Saudara Sani Lek, tak sempat nak buat banner Hari Raya Aidilfitri kan? Saya pun tak sempat. Saya pun bukan pakar sangat. Jadi tak sempat lah nak menghantar banner. Ramai kawan-kawan saya tengok dalam live, dalam telefon saya, beribu saudara. Macam mana saya fikirkan macam mana nak jawab tengah-tengah malam ni sekarang ni. Selamat Hari Raya Saudara Rosli Ramli, maaf saya batin. Saudara Salif Talib, Saudara Badrul Zaman, Najid NJ, Razali Winwa. Masa dulu tiada TV, yang ada hanya radio. Yang bestnya RTM buat bangsawan. Dan yang seronoknya tiap-tiap tiap-tiap kali cerita bangsawan berimpun depan radio macam orang buta tengok wayang, dengar aja. Tapi begitulah dulu pengaruh radio saudara. Bila kita berlakon di radio itu, kita hanya bermain dengan kata-kata dan orang boleh membayangkan. Sebab itu saya teringat terima kasih Saudara Salih Talib. Saya teringat bila tengok ada dalam YouTube macam mana Allahyarham pelawak Jamali Syahadat. Dia seorang diri, tapi dialah juara bakat TV tahun berapa saya lupa. Tapi dia boleh menceritakan suasana tu seolah-olah kita rasa memang ada. Satu watak Atan, anaknya. Satu lagi watak Acong, Cina. Satu lagi watak Mutusami. Kemudian satu lagi watak Wak Karman. Satu lagi watak Wak Jamali. Tapi dia boleh bercerita dia seorang saja. Dan dia menggunakan, boleh buat suara Atan, suara Wak, suara Acong, suara Munandi. Yang seronoknya kalau dia bercakap, siapa tu? Hardip Singh. Saya ingat tak? Itulah hebatnya kalau orang boleh bermain dengan kata-kata. Saya bila kadang-kadang tu bila tengok dekat YouTube, saya suka dengar itu. Saudara Ismail, tak payah nak promosi raya. Raya tetap raya, betul. Saudara Tiger Man, Waalaikumsalam. Saudara Tiger. Saudara Azwan, Mak Wan, Umairah Atid. Wajib ke kita ni di Singapura disuruh puasa pada 1 Syawal? Ini yang saya tak boleh nak jawab lah puan. Saya nak kata wajib tak boleh. Tapi kalau ikut hukum, pada hari raya 1 Aidilfitri, pada 1 Syawal, kita haram untuk berpuasa. Tapi saya tak berani nak buat ini. Ini soal hukum ni, bukan saya. Jadi bagi seorang rakyat, kita kena ikutlah.
yang diputuskan oleh pemimpinnya. Jaka Linglung, kebun Pak Awang, kebun Pak Awang itu adalah program untuk menggalakkan sektor pertanian. Mari kita ke ladang, hoi. Jadi cerita kebun Pak Awang ni juga seronok juga. Banyak watak-wataknya. Tentulah watak yang paling hebat sekali watak Sahak. Sahak ni adalah pembantu pada Pak Awang, tapi tak kahwin-kahwin sampai usia tua. Itu zaman cerita dulu kebun Pak Awang. Kemudian kita ada juga Fajar di Bumi Permata. Lakonan yang terhebat sekali adalah Allahyarham penyanyi itu dan ada 9 orang, Allahyarham Mak Jah. Ramai ya kita dengar, seronok zaman dulu. Saudara Dian Shah, Hari Raya terima kasih daripada Kampung Baru. Macam mana keadaan di Kampung Baru ni, Dian? Tentulah sibuk sekarang ni. Saudara Rosli Abu Hosman, drama radio Fajar di Bumi Permata. Betul. Di Fajar di Bumi Permata adalah untuk menggalakkan atau untuk memberi semangat kepada warga Felda. Mereka yang menjadi anggota ataupun keluarga Felda, itu keluarga pertama. Bayangkanlah waktu itu hanya radio saja. Waktu penokor-penokor Felda itu yang pertama, mungkin saudara sekarang ni dah generasi ketiga, keempat. Ini generasi pertama. Kalau saudara ingat, insaflah. Susahnya datuk ataupun nenek saudara untuk generasi pertama bergelut dengan agas, bergelut dengan nyamuk, bergelut dengan harimau, bergelut dengan gajah dan pelbagai binatang liar yang masuk ke kawasan. Sebab kawasan tak berpagar. Dan akhirnya mereka berjaya mewujudkan satu kawasan pertanian. Dan anda, warga generasi Felda, harus bersyukur dan berterima kasih kepada mereka. Inilah hasil titik peluh mereka. Jadi janganlah kita boleh buat sembarangan. Saudara Rosli Rahim, Pak Cik Jamal. Itu Pak Cik Jamal tu dia pendek, Pak Cik Jamal Kerdil. Dia kadang-kadang dia pair dengan Allahyarham bila pendek. Saudara Jamal ni dia tinggal di Kampung Abdullah Hukum. Dia memang juga pelawak dan banyak bicara-bicaranya. Saudara Dayang Seha, terima kasih. Saya malam ini kita bercerita saja. Terkenang-kenang zaman dulu tak mau cerita tempat politik, itu malam esok. Malam esok, satu hari raya, dah habis dah. Kita balun apa yang patut. Terima kasih Dayang Seha, suara, like, jelas. Yang saya perlukan daripada anda adalah like, share dan subscribe. Lain tak ada. Sambil kita melabur malam raya, sebab saya nak menemani kakak-kakak kita yang sedang mengetih atau sedang memotong daging, merendang. Biarlah kita menemaninya, ya. Saudara Mak Zulkifli, Pak Cat dilakukan oleh Asmadi Hasan. Betul. Saya pun lupa nama itu. Allahyarham saudara Asmadi Hasan, juga seorang penyanyi. Itu watak Pak Cat. Tu dia hampa mai, mengkala hampa mai ni, seronok kawasan kita ni. Menceritakan gambar, memberi gambaran seronoknya warga Felda. Itu cerita di Fajar di Bumi Permata. Kalau di kebun Pak Awang, Allahyarham sahabat saya saudara Atan Wahab. Macam-macam lah cerita pasal Sahak, cerita pasal India, tu siapa kena nama je tu, Ating. Tetapi gambaran yang dibuat, yang dilakonkan adalah cerita harmonisnya bangsa kita. Bangsa kita bersama dengan pelbagai kaum keturunan. Sama ada India, Melayu, Cina, kita hidup harmonis. Saudara Coca-Cola, induk campuran semua kelam kabut. Semua keputusan kena rujuk dulu. Ini tak tahulah saya. Jangan marah Coca-Cola moh. Sabar dulu, ini malam raya. Balapang dada lah kita. Saudara Ali Zahdi, nombor 5 persiaran 1 itu waktu siang. Nombor 5 persiaran 1 ni kalau tak silap saya pelakon daripada Singapura. Ada seorang tu yang adik kepada Cori Slamat. Siapa kena nama dia tu? Kemudian bersama dengan dia ada 4-5 watak situ, termasuk dah Allahyarham Aziz Singhah. Nombor 5 persiaran 1 adalah menggambarkan warga korporat Melayu. Macam juga kalau kita tengok siri dibangkat ke TV itu PJ. Siri TV PJ. Tapi nombor 5 persiaran 1 itu menggambarkan warga Melayu sudah pun warga merdeka ini sudah duduk di kota-kota.
Seronok. Anaknya belajar di luar negeri, anaknya belajar kat universiti. Tapi kalau pelajar ibu mata, bagaimana keluh kesahnya ibu bapa, warga Felda nak menghantar wang untuk anak-anak belajar universiti. Kalau anak-anak dapat belajar di Menara Gading, seronoknya mereka. Ya, Saudara Awaluddin, Saudara Alim, Saudara Jaka Lenglu, memang gambarannya seluruh bangsa kita bersatu. Salihah Bahari, orang Singapura nak raya awal masuk Malaysia lah. Jangan begitu. Kita jiran. Mungkin saya tak tahu, saya belum dapat laporan bila pula ini saudara-saudara kita keluarga Islam di Thailand, mereka raya hari apa kita tak tahu. Begitu juga tapi Indonesia dia jelas. Tetapi di Filipina kita tak tahu. Dalam kawasan di ASEAN ini, sepatutnya saya kata, kalau kita dapat menyatukan seluruh warga Islam di ASEAN Nusantara ini, banyak benda yang kita boleh buat bersama. Itu keadaannya. Saudara Azni Daud, view malam ni tak ramai sebab ramai tengah kelang kabut. Saya dah kata, saya tahu memang tak berapa ramai, sebab itu saya nak menemani mereka. Kalau mereka on saja dia punya telefon, saudara, sebab itu saya kata, sila subscribe, sila like and share, supaya Kak Pia, Kak Mah, Kak Ngah yang di dapur tu boleh dengar. Sambil dia menomeh tu, dia mereka kelungkang, dengar juga. Celotih orang tua ni. Mesti dia kata tak habis-habis. Malam raya pun nak bercakap juga. Saudara Azni Daud, view malam tak apa sebab kelang kabut buat bakor lemang, rebus ketupat, Nana Mano, selamat hari raya. Rohana Jamali, saudara Rosli Abu Osman, PJ Holding, saudara Osman Jailani. Oh, ini betul. Rosli ini memang ini pengikut tetap, peminat saudara Osman Jailani. Suara sedap, bersama-sama dengan arwah Zainuddin Zimbu, kalau saya ingat. Api angin, ada nampak anak bulan ke? Saya cakap soal ni, sebenarnya kita sekarang ni negara kita maju. Kita ada para saintis yang kita juga mempunyai satelit. Kalau di bumi ini dikelabu oleh awan, takkan satelit boleh tutup awan. Di atas tu mana ada awan. Sebab ini saya katakan, kalau pimpinan, saya bukanlah saya nak marah dengan dia, tidaklah, tapi kalau mereka mempunyai fikiran out of the box, sepatutnya persoalan ini dah selesaikan lebih awal. Tak ada lagi nak dipikirkan, nak tengok last minute apa semua. Arab pun dah buat sebab mereka dah punya satelit. Dah tahu. Memanglah digalakkan dalam Islam, baginda Rasulullah SAW mengatakan, lihatlah apakah terbit anak bulan yang dikatakan untuk buat Syawal ni, untuk kita memulakan sama ada untuk berpuasa ataupun untuk berhari raya ataupun untuk permulaan bulan. Kita dah ada. Kita ada pusat sains. Kita dah ada Menteri Sains dan Teknologi. Ini masalahnya, ada Menteri Sains dan Teknologi yang berulang-alik tak tahu ke mana dia buat. Dan kita ada menteri di Jabatan Menteri yang menjaga hal ehwal agama Islam. Bukan kaleng-kaleng lah, saudara. Dan sepatutnya kalau mereka berhubung dengan pembesar-pembesar Arab, tentulah pembesar-pembesar Arab juga akan menyantuni. Ini masalahnya. Saudara Pak Chu, saya tetap tidak lupa siaran RTM tahun 60-an berjudul Bangsawan di Udara. Itu memang seronok lah, saudara. Bangsawan tu macam-macam cerita berturut-turut, tapi tak tahu sekarang ni ada ke tak ada. Bangsawan ni selalunya jam selepas saja solat maghrib. Lepas tu bermula dengan syair. Mula bicara kisah angkara putra baginda ditawan jua. Teng deng 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 deng. Itu sick tune untuk bangsawan. Ingat tak saya? Kalau tengok anak 2 hari sebelum, taklah kelang kabut. Kalau tengok saudara Sah Hasan, betul. Kalau kita tengok anak bulan 2 hari sebelum tu, taklah kelang kabut. Betul. Saya tak nafikan pandangan saudara Sah Hasan. Ini yang saya katakan. Dia lain tak ada, dia kelang kelibutnya sebab dia huru-hara. Saya katakan terus serang lah, tapi bukan saya nak, nanti dia marah pula. Saya takkanlah malam-malam raya pun saya balon dia. Tidak. Ini saya katakan Menteri Agama kita, Menteri huru-hara.
Akhirnya dia pun hal. Dan kita kadang-kadang tak menentulah. Jadi kita ketawa je lah saudara. Nak marah tak boleh, kita ketawa lah. Bulan puasa ni nak sambut Aidilfitri ni ketawa. Sambil-sambil kita ketawa. Saudara Azni Daud, pelakon Jah Lelawati. Saudara Azni Daud ni, saya nak cerita saudara. Saya berkesempatan pergi ke Singapura, bertemu dan mengadakan wawancara di Singapura bersama dengan fotografer masa itu, Wak Nahar Kamsani. Dan seorang lagi wartawannya yang bersama dengan adalah saudara Syuhami Hamid. Waktu itu saya bertugas di kumpulan akhbar Variapop, kumpulan majalah ya masa tu. Kita pergi wawancara dengan Jah Lelawati. Memang orangnya menggerunkan. Kebetulan pula temu janji yang kita nak buat dengan Jah Lelawati ini pada waktu malam. Dia tak bagi pada siang, malam nak masuk ke rumah dan masuk lorong apa semua tu memanglah menyeramkan. Sebab itu kalau dia berlakon ni, ceritanya sirinya memang menyeramkan. Itu Jah Lelawati saya. Saudara Sailah Bahari tahun ni pergi mana, saya tak ke mana. Saya menunggu kehadiran anak-anak, cucu-cucu, keluarga. Saudara Saudara Abdul Hamid ramai terkejut. Bukan ramai terkejut, ramai tergolek dog pada. Saudara Dayang Syala, Masya Allah. Saya bukan penyanyi saja je. Untuk menghiburkan kakak-kakak kita yang tengah masak, mungkin kalau dia kata ada tak ada ke Amir Rijaz fan ni, dia tekan tengok saya live. Jadi kita hiburkanlah dia. Jadi sambil-sambil dia motong. Cuma saya bagi tahu pada Kak Ngah ke, Kak Yah ke, Kak Endon ke, kakak-kakak apa sajalah, Kak, sambil motong bawang tu jangan tengok muka saya, tengok bawang. Nanti tengok muka saya tergalit nanti mulah dia luka pula. Walaupun wajah saya taklah secantik, tak sehebat macam mana Nabi Allah Yusuf. Itu kata kita melawak, kita bergurau saudara. Ini Wak Nahar orang Bangan Datuk, Saudara Muhammad Sabri. Benar. Wak Nahar orang Bangan Datuk. Saya pergi ke Singapura. Mati masa tu tahun tak silap saya 77. Sekitar tahun 77 saya pergi ke Singapura bertemu dengan Jah Lelawati. Memang menyeramkan. Dan waktu itu beramailah para seniman-seniwati kita yang berada di Buntik Road, yang masa itu masih lagi belum ada pembangunan yang ketara. Kalau 77 dia keluar Singapura, keluar dari Malaysia tahun 74, baru 3 tahun. Tapi masyarakat di Singapura waktu itu, sebab itu saya tahu bagaimana kehidupan warga Islam di Singapura. Mereka ada pertubuhan itu mendaki, tidak ada jabatan khusus. Saudara Bob Rizal Edwardian, Menteri Agama sekarang cap ayam. Saya nak kata cap, tak boleh kata cap lah. Bagi saya huru-hara lah. Memang huru-hara. Kalau masa dia berkempen pun huru-hara. Bagi 5 tak payah 5 tahun, 5 hari saja. Kalau kita mentadbir segala-galanya beres. Itu waktu sebelum dapat jawatan. Sekarang ni dah kelang kabut jadinya saudara. Majalah Variapop saya dapat sahabat pena. Saudara Sri Rahim. Kalau saudara menatap majalah itu, kalau ada dalam simpanan, cuba tengok, buka selit. Mereka awalnya itu serba-serbi ingin tahu bersama Abang Kamal. Abang lah masa tu, muda. Kemudian saya pindah ke utusan, ke URTV. Saudara Abdul Talib Abu Bakar, apa khabar saudara? Saudara Mat Zakaria, saudara Coca-Cola Moss, semua terciduk. Bukan kali-kali. Saudara Abdul Hamid, 77 saya masih di bangku sekolah. Ramai teman-teman saya yang mereka masih lagi di alam persekolahan. Saya sudah pun meneroka dalam dunia kewartawanan. Waktu tu dah pergi ke seantero dunia. Membuat laporan sebagai jurnalis. Junaidi Hakim, semua terduduk. Bukan mungkin Junaidi Hakim kata dia mungkin ada pilihan raya umum. Kashid memang lucu juga raya tahun ni. Semua kelang kabut beli barang di Sariki waktu ni. Saudara Kashada dia dari Sariki Sarawak. Mungkin dia kelang kabut siang tadi nak beli barang apa semua dengan mahalnya yang tak terkawal. Memang perayaan kita menyambut kehadiran Aidilfitri tahun ini, walaupun ada keceriaan, walaupun kita ada dapat setengah tu dapat pengeluaran wang simpanan pekerja RM10,000 secara tuntas, ada, bukan tak ada. Walaupun ada juga bantuan daripada kerajaan, tetapi disebabkan oleh harga barang
keperluan itu meningkat terlalu tinggi, macam kadang-kadang macam tak ada apa-apa. Itulah keadaannya. Dan keadaan sekarang ni, sebab tu yang kalau saya katakan mereka bernama pemimpin. Sepatutnya mereka memimpinkan soal rakyat. Saya cakap lah, besok lah kita bercakap benda tu. Saudara MB Bashir minta saya nyanyikan lagu raya. Tak ada muzik, tak boleh nyanyi, saudara. Sumbang mambang. Saudara Wan Ismail, saudara Abu Gorela, saudara Ibnu Hassan, saudara Haji Hamidi, Menteri Agama dan kerajaan kita tak ada hubungan diplomatik yang baik ke dengan kerajaan Arab. Kita bukan tak ada hubungan baik dengan kerajaan Arab. Malah kita ada pula lagi, bukan saja hubungan diplomatik saja. Kita ada duta khas yang dilantik oleh Perdana Menteri, Batara Menteri, duta khas ke negara Timur Tengah. Tak tahulah dia buat apa. Bob Rizal, saya nak menyanyi tak ada lagu. Kalau lupa sendiri kata nanti saya memambang, marah orang. Dan sebenar-benarnya saudara, saya punya Facebook ni saya tak boleh menyanyikan sebarang lagu, kerana itu dia boleh anggap sebagai menciplak ataupun cetak rompak. Kalau itu susah nanti. Sebab itu saya punya live ni tidak dimulakan dengan muzik. Sebab saya tak ada keizinan daripada mereka yang pakar-pakar ataupun yang mempunyai copyright act. Macam mana pula saya nak nyanyikan penuhnya? Kalau saya nyanyi nanti dah kena. Terima kasih saudara Puan Nurliza, selamat hari raya. Saya juga mengucapkan selamat raya untuk anda dan keluarga. Saudara Muhammad Nordin, apa khabar? Jaka Linglung, tahun 77. Jaka Linglung berusia 17 tahun. Yes. Masa itu berapa banyak girlfriend you ada? Nak tahu? Saudara Halim di Instagram, Oping Temu, apa khabar di Sarawak? Jadi kita bercerita. Jadi sekarang ni waktu kita ada live di radio dulu tu, dia bukan hanya dari Kuala Lumpur saja. Kerana waktu itu siaran radio itu dia relay, dia panggil. Dia terminologinya dia panggil relay. Ada daripada Alostar, daripada Pulau Pinang, daripada Ipoh, daripada Kuala Lumpur, daripada Melaka, daripada Johor, Kuantan, Terengganu dan Kelantan. Bermula daripada jam 12.30 malam sehingga 3 pagi, live di udara rancangan Hello Hello Aidilfitri. Dan tak silap saya lah, juruhebah waktu itu yang cukup popular adalah Aizah Majid bersama dengan Nazari Sain. Sebelum itu adalah Allahyarham Karim Muhammad ataupun Anwar Kamaruddin. Ini nama-nama besar. Saudara Rafi Kelapa Muda, duta. Terpulanglah saya pun ketawa juga. Saudara Syarul Azam, selamat hari raya. Lepas raya nanti datang ke Kelantan buat live, insya-Allah. Saya berhasrat selepas dalam bulan puasa ni, saya akan berhasrat untuk bertandang ke negeri-negeri di mana ada teman-teman yang boleh sudi menjadi tuan rumah. Saya datanglah, tak ada masalah. Buat live di rumah saudara. Tapi dengan syaratnya kawasan itu biarlah dapat dia punya siaran internet. Kalau tak ada internet ni sia-sia je lagi. Terpaksa pula panjat bukit, ladang panjat pokok, tak boleh saudara. Saudara Ruhaizat Abu Zain, perancangan awal, besok baru nak bakar lemang dah merendang. Tahu-tahu dah raya pula. Ini yang saya katakan tadi, saya ketawa tu. Bukan hanya berlaku pada saudara Ruhaizat, ia juga berlaku pada, boleh dikatakan, saya rasa lah 80% warga Islam di seluruh negara dalam keadaan begini, tiba-tiba saja sambutan raya besok dan tidak membuat persediaan. Ada yang merancang besok nak ke pasar, ada yang merancang besok nak bakar lemang, ada yang merancang besok nak bawa anak-anak last shopping. Saya yakin ramai juga anak-anak yang mungkin tak ada baju raya ke tahun ni, sebab mungkin mereka tak dapat wang, tunggu, akhirnya keluar wang pekerja baru keluar dalam 2-3 hari lepas, baru dapat kelulusan. Jadi sibuk persiapan yang lain tu, tunggu nak tangguh lah kalau jumpa, kalau boleh last minute. Kalau di Kuala Lumpur nak pergi ke Jekyll ke, nak pergi Jalan Tukar Brahman ke, nak pergi ke KLCC ke, nak pergi ke Kenanga Wholesale Center ke, banyak pusat-pusat membeli belah atau di Cokit. Cadangnya besok barulah nak beli baju siatan ke, baju silimah ke. Akhirnya tiba-tiba jam 8 malam tadi, penyimpan besar Mohon Raja-Raja Melayu mengumumkan bahawa umat Islam akan mengadakan hari raya, sambutan hari raya 1 Syawal pada 2 Mei. Tak terkangkang semua. Ini yang kata minum air tersedak ni.
Itu je kelang kabut. Bapak macam mana? Cadangnya kalau boleh, sambil nak pergi tu, isteri pun nak ikut sekali. Ikut dapat tumpang lah, selai kain batik ke, selai baju batik ke, nak tumpang juga. Zulfaqar Yusof, Presiden besoklah kita cerita pasal ni. Saya malam raya, kita cerita. Saudara Pak Chu, pengulas sukan ketika itu lah saudara Baharin Tahir. Ya. Dia seronok tu, pengulas sukan tu. Dulu radio berperanan cukup hebat, saudara. Kita merasakan dia boleh menggambarkan suasana tu seolah-olah di depan mata kita. Mungkin pertandingan sukan, contohnya Piala Thomas, Tan Ek Wang dengan Em Bombi. Kalau ada masa tu Allahyarham Jamaluddin Alias, Baharin Tahir, cara mereka mengulas. Bola bertukar tangan, servis oleh Tan Ek Mong memulakan pada dipukul oleh ini Hartono Smith, kerana begini dan yes, Malaysia akhirnya juara, saudara. Wallah, kita pendengar bersemarak. Begitu juga kalau mereka mengulas bola di stadium. Sekarang ini bola berada di kaki Santokh Singh. Santokh Singh menghantar jauh ke tengah padang, menghantar kepada Suali beri pada Suku Saleh sudah membuat gerakan yang mudah dan dibantu oleh Mokhtar Dahari sudah hampir selesai. Dan hari ini bola di kaki Mokhtar Dahari dan menyumbang gol. Punyalah hebatnya dulu. Kalau saya dengar laporan begitu, tak payah di TV. Tapi sekarang bila ada TV itu adalah pengulas macam sahabat saya, Puan Rahman, Dahlan, kemudian Rosli, mereka banyak juga pengulas, termasuklah Jamaluddin Alias. Tetapi peranan radio sekitar tahun 60-an, 70-an, 80-an, awal 80-an, cara mereka membuat olahan tu memang meremang bulu roma. Kalau mereka berlakon tu seolah-olah kita rasa anak raja tu ada depan mata kita. Kalaulah yang melakonkan watak tu jahat hanya dengan suara saja, dia bukan nampak dia punya lakonan, tak ada. Dan hanya mendengar radio. Tapi dengan mendengar saja kita tahu suara itu suara orang yang orang jahat. Misalnya, ini memanda. Kita kalau punya kecohnya. Dalam lakonan radio, peranan radio begitu menusuk di pemikiran rakyat waktu itu, saudara. Tapi memanglah kalau pengulas sukan, kita angkat tabik spring. Bukan kaleng-kaleng orang boleh jadi pengulas sukan. Saya tak mampu, saudara. Kalau saya jadi pengulas sukan, confirm. Masa itu Santokh Singh saya kata Abran Singh, saya kata Aptas Singh. Saudara Zul Ramzul, selamat hari raya. Saya sebenarnya malam ni saya nak meneman. Betul lah saudara Rosli Rahim, suara mereka suara emas. Suara mereka adalah suara yang terbaik, dengan garaunya macam Rahim Razali. Cara dia mengulas tu cukup cantik lah. Saya dengar, kita melihat ini kalau pula dalam sukan sukan C, pelari-pelari sudah bersiap sedia di garisan. Tetapi bagaimana ya Rahim Razali, bagaimana ya pelari kita Mumtaz sudah bersedia, semua sudah bersedia. Ya, kita menaruhkan harapan sepenuhnya kepada Mumtaz untuk merangkul piala emas untuk negara. Ini adalah puteri emas kita, Mumtaz. Dan setelah pun dilepaskan, Mumtaz berlari dengan kencang di hadapan dan cuba dikejar, tapi Mumtaz mampu berada di hadapan lagi. Mumtaz dikejar oleh pelari daripada Vietnam dan akhirnya Mumtaz sampai ke garis penamat dan menghadiahkan kepada negara satu lagi piala emas. Suara Rahim Razali, seram bulu roma, saudara. Saudara Bob Edwardian, gol lah, betul. Jadi pengulas sukan saudara arwah Haji Hasbullah, betul. Mereka bukan ramai, ada 5-6 orang, tapi cara mereka mengulas sukan hanya dengan radio. Kita tak ada, saudara. SEA Games berlaku di Tokyo, di Vietnam, di Bangkok, di Indonesia. Kalau Piala Thomas tu, saya ingat lagi satu malam tu, pengulasnya Rahim Razali. Dia marah betul kerana referee sudah berat sebelah kepada pengadil waktu tu, berat sebelah. Pemain India. Waktu itu kita punya pemain kita masa tu P. Gunalan. Sebab saya ingat lah, P. Gunalan sedang bersiap sedia untuk servis terakhir. Jika P. Gunalan boleh mematikan ataupun menamatkan ini, maka kita percaya untuk masuk ke peringkat akhir Piala Thomas. Saudara,
Tarik nafas pelan-pelan. Saya juga dalam debaran. Ya, bola telah pun diservis bertukar tangan sekarang ini. Bola atas line. Bagaimana pengadil mengatakan bola tangkis itu, bulu tangkis itu di luar gelanggang. Inilah saudara kadang-kadang, oh dia punya komen Rahim Razali. Kita dengar gitu kalau pegang pinggan kita empas saudara. Punya cara mereka mempengaruhi pendengar. Jadi kakak-kakak dah siap rendang ke belum? Ni kaum bapa ramai ke yang kelang kabut ni sebab belum sempat bayar zakat? Semalam saya dah bagi tahu. Kemarin saya dah bagi tahu. Tapi jangan risau, tak apa sekarang dah boleh online. Cuma saya ingin berpesan kepada kaum-kaum bapa, sahabat-sahabat kita lelaki yang mempunyai tanggungjawab. Kalau di rumah saudara makan beras yang jenis baik tu, bayarlah zakat yang RM14. Jangan pula bayar zakat yang RM7. Makan sedap-sedap. Sebab wang zakat ini akan dibagi-agikan pada asnaf saudara. Jadi ingat saudara, ini kadang-kadang saya perhati ada kawan saya tu usahawan yang hebat. Bila bayar zakat dia bayar RM7. Sepatutnya dia bayar RM21. Sedangkan kita, sebab itu saya katakan, kadang-kadang kita berdoa pada Allah SWT, minta rezeki yang mencurah-curah, tapi kita kedekut. Kita jadi bakhil untuk menderma ataupun bersedekah. Sedangkan baginda Rasulullah SAW berkali-kali mengingatkan supaya antara cara yang terbaik untuk kita, amalan terbaik adalah menyampaikan sedekah. Ingat bahawa apabila anda bersedekah, Allah SWT akan menggantikan dengan lebih banyak lagi. Saudara ini saudara is Kashid, dia memang tak sangka lah akhirnya kelam kabut. Bukan kelam kabut saja, bertakabur. Saudara Abdul Fattah Karim Muhammad, kalau tak silap, Karim Muhammad dia bukan hanya sebagai pengulas sukan, tapi beliau juga sebagai pengulas untuk lagu-lagu. So, kalau saya ingat, dia selalunya pukul 2 petang. Selepas berita hari Rabu tak silap saya. Pukul 2 petang adalah lagu-lagu pujaan minggu ini. Jeng 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 jeng. Ya saudara, inilah penyanyi yang terus kali tidak lain, tidak asing, tidak bukan Sharifah Aini. Sharifah Aini masih lagi berada di tangga teratas. Bagaimanapun kita tengok carta-carta yang sedang akan kita putarkan. Berada di kedudukan nombor 6. Dia pun interview pula. Punya seronoknya. Allahyarham Karim Muhammad, Allahyarham Saudara Anwar Kamarudin, dan yang saya suka sekali tu Allahyarhamah Mak Iti. Juga ada. Kemudian dan antara suara yang lemak merdu, Ruqyah Abdul Rahman. Jangan lupa saudara, ini Rafidah Aziz. Bukan Rafidah Aziz Menteri, tapi dia adalah juga antara jurehbahnya. Ada Tengku Atikah. Itu di rangkaian biru. Rangkaian biru ni rangkaian Inggeris. Bersama-sama dengan pengulahnya Yaya Longcik. Kalau saya tengok di TV, dia baca berita. Cara mereka baca, sebutannya, pronunciation-nya memang hebat. Saudara Jaka Linglung, alhamdulillah. Saudara Zul Ramzul, ni kaum bapa ramai tak mereka yang kelang kabut. Memang ramai lah. Puan Hamidah Rashid, apa khabar puan? Saya nak menemani anda. Kalau anda ada nak berkirim salam ataupun nak berkirim pada kekasih ke, sila, saya boleh sebut sekarang. Saya beri ruang untuk anda. Sebab malam ini saya berusaha untuk menemani, tapi tak boleh lama lah saudara. Lama-lama sangat tu. Berbalas pantun adalah Cuari Selamat, Saudara Zainal Abidin Kasim. Beliau menyatakan berbalas pantun. Radio masa itu ada ruangan berbalas pantun yang disiarkan pada hari Sabtu. Hari Sabtu jam 3 petang. Cuari Selamat, dia punya juaranya, jurebahnya. Lepas tu adalah kumpulan daripada Universiti Melaya, daripada Jabatan Penjara, Jabatan Polis, berbalas-balas pantun. Memang seronok kita dengar saudara. Dan Coca-Cola Malam Pesta Muda-Mudi, itu Pak Maon. Itu Pak Maon, Coca-Cola Mion. Macam mana Pak Maon mula-mula pakai tongkat dengan tasbihnya. Bila datang saja nak pergi pesta muda-mudi, tongkat pun buang. Jangan kita jadi Pak Maon. Saudara Muhammad Khori, saudara Zul Ramzul, Bob Rizal Edwardian, alhamdulillah 2 minggu lepas dah settle saudaraku. Okey. Saudara, bagaimanapun saya mengucapkan kepada anda, ucapan saya lain tidak adalah selamat Hari Raya Aidilfitri. Saya mohon keampunan atas segala kesilapan saya, ketelanjuran saya yang mungkin menyakiti hati saudara. Ingatlah,
Segala yang baik itu datang daripada Allah SWT. Segala kesilapan itu tentulah atas kelemahan saya ini. Dan apa-apa yang saya ulaskan, jika saudara tidak menyenang hati saudara, saya mohon maaf. Matlamat kita adalah satu saja. Kita mahu melihat bumi tercinta ini sentiasa terus aman, makmur, rakyatnya hidup bahagia. Matlamat kita lain tidak. Kalau saya menyantuni pak-pak menteri kita, saya cakap terus terang, kita menyantuni supaya harapan kita, mereka benar-benar ikhlas memperjuangkan soal kehidupan rakyat. Kita jumpa malam esok, saudara. InsyaAllah. Kita jumpa lagi. Ucapan saya, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.